Jadi untuk mendapatkan lesen haiwan ini, anda kena pastikan haiwan itu dalam jadual yang pertama. Jadual pertama ni ialah kita beli, yang penjual tu kena sediakan sekali resit dan juga microchip. Dalam resit tu akan ada tertulis CITES, nombor CITES. Nombor CITES ni penting sebab nombor CITES ni untuk kita apply dalam Jabatan Perilitan wildlife.com.my di bahagian perlesenan dalam Jabatan Perilitan. Anda kena sekalikan microchip. Microchip ni untuk kita tanam dalam kura-kura tu. Tapi saya tak tanam, sekadar simpan pun boleh. Tapi berbeza dengan burung. Kalau burung dia akan bagi ring. Jadi ring kaki tu sebenarnya itu adalah lesen dan juga resit. Tapi biasanya kalau rumah flat agak susah untuk dapat lesen ni. Kecuali kalau rumah yang jenis landed ataupun rumah teres yang ada kawasan lapang, mereka akan benarkan untuk kita dapat lesen tu. Jadi sebenarnya lesen ni sebenarnya sangat murah. Beli haiwan saja mahal. Bila kita daftar di laman web, biasanya mereka akan tunggu approve tu. Bila dia kata approve dan kita dapat email daripada Jabatan Perilitan bahawa haiwan ini sudah diluluskan untuk mendapat lesen, maka anda kena datang ke Jabatan Perilitan daerah tempat kawasan anda. Sebagai contoh, kalau saya Selangor, saya akan datang ke Jabatan Perilitan Shah Alam. Bawa sekali surat yang di laman web tu, ataupun anda bawa resit dan juga microchip tu, bawa ke kaunter, sebutkan nombor IC dan mereka akan proceed anda punya lesen. Resit ini kita perlu bayar iaitu setahun sekali. Habis tahun tu kita kena renew lagi. Jadi biasanya haiwan tu macam kura-kura sulcata di Selangor ini seekor dalam RM RM5 sahaja. Macam 2 ekor RM10. Maksudnya saya kena bayar setiap tahun RM10. Ketika kita datang ke Jabatan Perilitan tu, perlukah kita bawa haiwan ni? Sebenarnya tidak perlulah, tidak perlu bawa haiwan ini. Kecuali kalau jenis ular. Tapi kalau sekiranya macam haiwan tu masih kecil atau baby, mungkin kita tidak perlu. Pengalaman saya, mereka tidak pernah minta saya bawa kura-kura, saya cuma bawa resit dan juga microchip. Tapi kalau macam anda, kali pertama anda boleh telefon dulu untuk minta kepastian. Kalau kita beli haiwan tidak ada dokumen apa-apa, bahaya. Boleh dikenakan tindakan oleh Jabatan Perilitan. Macam kura-kura dan sulcata ni bukan habitat di Malaysia. Contohlah ada orang lepaskan, kita terjumpa di mana-mana kawasan. Bolehkah kita bela? Memang kalau ikutkan memang tidak boleh. Kura-kura tu kita kena serahkan kepada seperti zoo negara ataupun Jabatan Perilitan untuk mengambil alih kura-kura tu. Ada banyak lesen. Lesen menyimpan, lesen berburu dan ada banyak lesen lagi. Tapi ini adalah lesen yang penting. Walaupun kita jumpa di ladang kelapa sawit milik sendiri pun atau dalam taman sendiri pun memang tidak boleh bela. Kita kena mengikut lunas undang-undang tu sendiri. Untuk yang peraturan ni, dia merangkumi Semenanjung Malaysia dan Labuan sahaja. Sabah Sarawak dia lain. Sekiranya kalau kita beli haiwan ni tahun pertama tiba-tiba mati ataupun hilang ke ataupun sakit, mati dan sebagainya lah. Jadi perlukah renew lesen lagi? Bila haiwan ni mati, kita kena maklumkan kepada Jabatan Perilitan. Maklumkan bahawa haiwan jagaan saya ini sudah mati. Kita kena maklumkan untuk ditamatkan pembayaran lesen setahun tu. Kalau kita tidak tamatkan nanti, dikhawatiri ada orang dia salah guna, dia akan gunakan kura-kura lain. Maka akan berlaku pertukaran yang secara haram. Jadi kita tidak mahu ini berlaku. Tapi biasanya Jabatan Perilitan dapat detect aktiviti seperti itu. Bila kita tak ada lesen, kalau anda pelihara parrot kan bising bunyi dia akan Assalamualaikum, dia akan cakap begitu. Jadi bila jiran tu mengadu, dia laporkan kepada majlis dan majlis akan refer kepada Jabatan Perilitan, maka Jabatan Perilitan datang, dia akan serbu rumah kita sebab kita mengganggu jiran dan ada haiwan eksotik dalam tu. Apabila diperiksa, kita tidak ada lesen. Jadi ini sangat menyusahkan diri kita. Jadi sebab itulah perlunya saya tekankan kepada anda semua, minat, boleh minat, tapi kalau boleh biar kita ikut undang-undang, biar ada lesen. Ada lesen, senang hati.